Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari ini dapat kita sama-sama meneruskan sesi PDPR kita dalam pendidikan kesihatan tahun 2. Unit 9, Hari yang Ceria. Tajuk kita hari ini ialah bersyukur dan berterima kasih. Bersama saya Cikgu Izzat SK Bandar Tinam. Pada hari ini, kita akan belajar yang pertama, cara bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada ibu, bapa, penjaga, ahli keluarga, guru dan rakan. Yang kedua, menilai kepentingan menzahirkan kasih sayang kepada Tuhan, diri, ibu, bapa, penjaga, ahli keluarga, guru dan rakan. Pada minggu lepas, anda telah belajar maksud bersyukur. Pada hari ini, saya akan ulang semula apa itu maksud bersyukur. Baiklah murid-murid, bersyukur membawa maksud menzahirkan terima kasih kepada Tuhan. Manakala berterima kasih, perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian. Ada beberapa cara untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianuti. Sebagai contoh, kita sebagai orang Islam, apa ibadah yang paling utama yang perlu kita lakukan ialah menunaikan solat 5 waktu. Selain itu, berpuasa di bulan Ramadan dan juga menunaikan zakat dan mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Itu antara ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan sebagai orang Islam. Apabila kita melakukan ibadah itu tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Seterusnya, yang kedua, selalu bertaubat. Kita sebagai manusia tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Ada juga kita melakukan dosa. Oleh itu, kita seharusnya selalu bertaubat, memohon keampunan kepada Allah sebagai tanda kita bersyukur kepadanya. Seterusnya, kita hendaklah sentiasa berdoa. Nombor 3. Berdoa ni, apa yang ingin saya terangkan di sini ialah kita boleh berdoa di mana-mana sahaja tempat. Tidak kira masa, waktu dan sebagainya. Bukan hanya selepas sembahyang sahaja ataupun selepas solat sahaja kita berdoa. Malah, tak kira apa sahaja yang kita lakukan, kita boleh mohon doa. Di mana sahaja tempatnya. Tiada tempat yang khusus. Sebagai contoh, sebelum makan, awak berdoa. Sebelum hendak memulakan pekerjaan ataupun pelajaran, awak berdoa. Ataupun awak ada rasa kesedihan, awak boleh juga berdoa. Memohon supaya hati ini ditenangkan. Jadi, yang seterusnya, apa cara yang boleh kita tunjukkan rasa bersyukur kepada Tuhan ialah nombor 4, kita hendaklah menjaga kesihatan jasmani dan juga rohani. Sebagai contoh dengan melakukan aktiviti fizikal, bersukan, berjoging. Dan kita hendaklah menjauhkan diri kita daripada aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral. Sebagai contoh apa? Melakukan minum arak ataupun vandalisme ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Oleh itu, kita hendaklah menjaga jasmani dan rohani kita. Seterusnya, nombor 5 ialah menggunakan masa sebaik-baiknya. Masa yang telah diberikan oleh Tuhan, hendaklah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai contoh, awak sebagai murid, bagaimana cara nak menunjukkan masa, bagaimana cara nak menggunakan masa dengan sebaik-baiknya, buatlah jadual harian awak. Awak buat jadual daripada awal bangun tidur sehinggalah hendak masuk tidur. Buat jadual. Sebagai contoh, pukul 7
hingga pukul 8. Okey, buat apa? Pukul 8 hingga pukul 9 buat apa? Dan seterusnya. Itu cara-cara tanda awak bersyukur kepada Tuhan. Seterusnya, bagaimana pula cara nak menunjukkan awak berterima kasih kepada seseorang? Sebagai contoh, awak tengok gambar yang berada di tengah-tengah sekali. Yang itu merupakan ucapan-ucapan terima kasih mengikut setiap bahasa yang ada di Malaysia ini. Sebagai contoh, dalam bahasa Melayu, terima kasih. Dalam bahasa Mandarin, share. Dalam bahasa Tamil, nandri. Dalam bahasa Inggeris pula, thank you. Ada juga dalam bahasa Arab. Bagaimana nak ucap terima kasih dalam bahasa Arab? Syukran. Itu antara contoh-contoh ucapan terima kasih mengikut bahasa. Jadi kita tengok yang pertama, cara berterima kasih. Apa yang boleh kita buat? Kita memberi senyuman. Dengan memberi senyuman pun orang sudah rasa apa? Rasa tenang bila melihatnya. Rasa berterima kasih bila melihatnya. Tidak susah murid-murid untuk memberi senyuman. Memberi senyuman kena bayar ke? Tidak kena bayar ya murid-murid. Jadi oleh itu apa yang saya minta, berilah senyuman kepada semua orang supaya semua orang senang melihat kita. Okey, seterusnya mengucapkan terima kasih. Kepada siapa? Kepada pemandu bas yang menghantar kita ke sekolah. Kita ucapkan terima kasih sebelum turun daripada bas. Seterusnya kepada Pak Gad yang menjaga lalu lintas. Kita ucapkan terima kasih Pak Cik. Okey. Cara yang seterusnya ialah boleh kita buat ialah memberi kad ucapan. Memberi kad ucapan kepada sesiapa yang kita ingin ucapkan. Sebagai contoh kepada kawan kita yang telah mengajar kita ataupun yang telah membantu kita belajar. Terima kasih sahabat. Kepada guru yang telah mengajar kita. Terima kasih cikgu. Kepada ibu bapa yang telah membesarkan kita. Terima kasih ibu dan bapa. Sebagai contoh, kita buat kad ucapan. Seterusnya kita beri apa? Cara kita berterima kasih. Tengok gambar di bahagian bawah itu. Kita berterima kasih kepada makcik yang membersihkan tandas, yang menjaga kebersihan. Kalau kita nak masuk tandas, ada makcik yang sedang bersihkan tandas, apa yang perlu kita buat? Kita memohon maaf. Minta maaf makcik, izinkan saya menggunakan tandas. Okey, selepas tu ucaplah terima kasih makcik kerana membersihkan tandas ini. Itu tanda kita berterima kasih. Seterusnya, kita bersalaman ataupun berjabat tangan. Tanda kita berterima kasih kepada seseorang. Tetapi akibat daripada pandemik COVID ini, kita tidak digalakkan berjabat tangan. Cara yang terbaik yang boleh kita lakukan ialah dengan meletakkan tangan di dada. Menunjukkan cara kita berterima kasih kepada seseorang. Okey, seterusnya memberi hadiah. Okey, memberi hadiah ni tidak perlulah memberi hadiah-hadiah yang mahal ataupun mewah-mewah. Cukuplah sekadar memberi hadiah mengikut kemampuan. Okey, beri hadiah kepada seseorang. Okey, sebagai contoh tanda penghargaan ataupun tanda apa lagi? Sebagai tanda kasih sayang kepada dia. Ataupun tanda peringatan. Kita boleh beri hadiah. Okey. Itu antara cara-cara kita nak menunjukkan terima kasih kepada seseorang. Seterusnya, kepentingan menzahirkan rasa kasih sayang. Apa kebaikan kalau awak menzahirkan rasa kasih sayang? Yang pertama, dapat meningkatkan kesefahaman. Yang kedua, dapat mengeratkan hubungan. Yang ketiga, dapat mengelakkan pergaduhan. Seterusnya, hidup akan lebih tenang jika tiada pergaduhan. Nampak tu? Itu antara kepentingan menzahirkan kasih sayang. Okey, di dalam buku teks terdapat lirik lagu kasih sayang. Awak boleh rujuk lirik lagu tersebut dan pada hari ini saya akan sampaikan dan saya akan nyanyikan lagu kasih sayang ini mengikut melodi Lemak Manis. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa?
negara kita aman dan makmur. Kasihi ibu, sayangi bapa. Mari berdoa tanda bersyukur. Ucap terima kasih kepada semua. Lemak manis alah amboi, santan kelapa alah amboi, ku pandanglah manis alah amboi. Anak siapa ajar kami membaca buku. Terima kasih wahai guruku. Abang, kakak dan adikku sama-sama bantu membantu. Lemak manis alah amboi, santan kelapa alah amboi, ku pandanglah manis alah amboi. Anak siapa? Mutu, Cong dan juga Iwan. Mereka rakan yang baik hati. Membantu sesama rakan agar hidup sentiasa harmoni. Itulah tadi lirik lagu Kasih Sayang. Okey, baiklah murid-murid. Berakhirnya lagu tadi, maka berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum akhiri PDPR kita, saya nak minta awak buat satu latihan, iaitu cipta penanda buku berdasarkan satu daripada frasa yang berikut. Terdapat beberapa frasa kat sini. Awak ambil satu sahaja frasanya dan tulis di atas penanda buku awak. Okey, selepas siap penanda buku tersebut, tolong ambil gambar dan hantar semula kepada saya. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.